Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Dalam video pada kali ini kita akan membincangkan tajuk perakaunan untuk perkongsian, lebih spesifik lagi iaitu pembubaran perkongsian. Baik, dalam tajuk pembubaran perkongsian ada satu akaun khas yang akan dibuka, iaitu namanya adalah akaun realisasi yang kita buka untuk menentukan untung ataupun rugi semasa proses pembubaran perkongsian. Jadi apabila kita bercakap tentang untung atau rugi, akan adalah perbandingan di antara hasil ketika proses pembubaran dan juga belanja ketika proses pembubaran. Jadi murid perlu mengenal pasti format akaun realisasi, di manakah item yang dikenal pasti sebagai hasil dan juga di manakah item yang dikenal pasti sebagai belanja berada dalam akaun realisasi. Jadi sebagai panel utama kita akan gunakan persamaan perakaunan aset tambah belanja. Jadi belanja akan berada di sebelah debit akaun realisasi dan liability tambah equity tambah hasil, hasil akan berada di sebelah kredit akaun realisasi. Jadi kita lihat dulu apakah yang ada dalam bahagian belanja. Belanja realisasi terdiri daripada yang pertama adalah kos ataupun nilai buku aset. Aset ni bermaksud aset bukan semasa dan juga aset semasa, kecuali tunai dan bank, kerana tunai dan bank adalah akaun yang akan kita gunakan sepanjang proses realisasi. Jadi yang dikira sebagai belanja iaitu hanyalah kos ataupun nilai buku aset yang lain selain daripada tunai dan bank. Yang kedua, butiran belanja realisasi dalam soalan ataupun kadang-kadang mereka gunakan perkataan belanja guaman dan sebagainya untuk sebagai belanja untuk menguruskan proses pembubaran perkongsian. Dan yang ketiga, masuk dalam belanja realisasi adalah belanja lain yang baru ditemui dan dibayar sewaktu proses pembubaran. Manakala hasil realisasi pula yang pertama terdiri daripada penerimaan daripada jualan aset bukan semasa ketika pembubaran. Kalau kita lihat di sini bila debit tadi kita lihat kos. Sekarang ini kita bila hasil kita akan lihat berapakah hasil penerimaan yang kita terima semasa jualan aset tersebut. Yang kedua, hasil realisasi ialah aset yang diambil alih oleh pekongsi. Dan yang ketiga, kutipan daripada akaun belum terima. Dan yang keempat, diskaun yang diterima apabila perniagaan menjelaskan hutang kepada akaun belum bayar. Dan yang kelima, hasil-hasil lain yang diterima sewaktu pembubaran. Jadi seperti biasa, untuk mengira belanja dan hasil itu untung atau rugi, kita akan lihatlah jumlah sebelah mana yang lebih besar. Jadi apabila jumlah hasil di sini lebih besar daripada jumlah belanja, maka perniagaan akan memperoleh untung realisasi. Manakala apabila jumlah belanja lebih besar daripada jumlah hasil dalam akaun realisasi, maka perniagaan akan memperolehi rugi realisasi. Jadi untung ataupun rugi ini hanyalah angka pengimbang, iaitu kita cuma lihat sebelah mana yang lebih besar, sama ada sebelah debit lebih besar ataupun sebelah kredit lebih besar. Jadi angka rugi ataupun angka untung realisasi inilah yang akan dibahagikan kepada para pekongsi sewaktu proses pembubaran. Jadi untuk memudahkan kita menjawab soalan realisasi ini, untuk setiap maklumat tambahan, murid-murid perlu mengenal pasti sama ada dalam ayat itu terlibat hasil. Jadi kita labelkan H, sama ada ayat itu membawa maksud kepada belanja realisasi, kita labelkan sebagai B, ataupun dalam ayat maklumat tambahan menyebut bahawa perniagaan ada membuat bayaran liability, jadi kita labelkan sebagai BL. Baik, sekarang kita akan lihat contoh soalan pembubaran perkongsian. Cik Sarina dan Cik Azian ialah pemilik perkongsian Sazi yang menjalankan perniagaan di Tanah Rata, Cameron Highland.
mereka berkongsi untung atau rugi perniagaan dengan nisbah 3:2. Jadi di sini murid-murid kena faham 3:2 ni merujuk kepada susunan nama di atas ini. Jadi Cik Serina nisbahnya adalah 3 dan Cik Azian nisbahnya adalah 2. Pada 30 Jun 2017, mereka bersetuju membubarkan perkongsian kerana perniagaan mengalami kerugian. Berikut adalah aset dan liability pada tarikh tersebut. Baik, dalam soalan ini diberikan kepada kita penyata kedudukan kewangan. Jadi kalau kamu semua perhatikan di sebelah kiri penyata kedudukan kewangan, kenderaan, lengkapan, inventory, akaun belum terima, tunai dan bank, kesemua ini adalah aset. Okay, tetapi di bawah ni kita ada item akaun semasa ASEAN yang dalam soalan ini diletakkan bersama-sama di sebelah kiri bersama aset. Seperti yang kamu tahu, sebenarnya aset akaun semasa ni adalah item ikuti pemilik. Dia sepatutnya berada bersama-sama dengan bahagian di sebelah kanan di sini. Jadi di sini kita faham bahawa sebenarnya untuk ASEAN, baki akaun semasanya adalah berbaki sebelah debit. Okay, jadi sebab tu dia letakkan akaun semasa ni bersama-sama kedudukannya di sebelah kiri. Jadi di sebelah kanan nyata kedudukan kewangan kita diberikan maklumat modal Serina, akaun modal ASEAN dan juga akaun semasa Serina. Jadi yang ini bermaksud berbaki normal di sebelah kredit. Dan perniagaan mempunyai dua hutang iaitu akaun belum bayar dan juga pinjaman. Okey, jadi sebelum kita membaca maklumat tambahan ni, kita tengok apakah yang kita kena sediakan. Akaun realisasi, akaun modal setiap berkongsi dan juga akaun bank. Okey, jadi di sini sebelum kita melihat maklumat tambahan, cikgu minta kita buka siap-siap ke tiga-tiga akaun ni serentak. Okey, kalau boleh muat dalam selai kertas lebih mudah kerana kebanyakan catatan hanyalah sekadar catatan bergu sahaja. Okay, jadi yang pertama ni kita sediakan akaun realisasi dan yang kedua kita boleh tinggalkan ruang lebih kurang separuh kertas tersebut. Dan untuk B kita boleh sediakan akaun modal format berruangan. Kita tuliskan nama pekongsi iaitu Sarina dan juga ASEAN. Sarina dan ASEAN. Dan untuk C kita sediakan akaun bank. Okey, jadi langkah awal sebelum kita merekod proses pembubaran, kita masukkan dulu baki-baki yang boleh kita masukkan daripada soalan ke dalam jawapan. Yang pertama sekali kita masukkan dulu baki modal. Modal Sarina adalah bernilai RM40,000, modal ASEAN RM25,000. Dia masukkan baki modal Sarina RM40,000 dan modal ASEAN RM25,000. Kita tuliskan butirannya adalah baki BB dan kita pindahkan baki bank. Jadi bank dalam soalan ni berada bersama aset, jadi baki aset di sebelah debit dalam ledger RM18,790. Butirannya adalah baki BB. Okey, selepas kita siap memasukkan baki modal dan baki BB bank, kita lihat dalam soalan kita. Soalan kita ada menyebut baki tunai. Jadi kalau kita lihat maklumat tambahan yang terakhir ni, semua urus niaga dilakukan menggunakan cek. Jadi kita kena pindahkan baki tunai ini ke dalam akaun bank melalui catatan kontra. Jadi mudah saja, tunai pun aset, jadi kita sekadar catatkan di sebelah debit akaun bank 1480. Butirannya adalah tunai. Okey, itu kita memindah masuk baki tunai ke dalam akaun bank dan seterusnya kita akan pindah masuk baki akaun semasa Sarina dan ASEAN ke dalam akaun modal terlebih dahulu.
Okey, mudah saja. Kita cuma pindah balik masuk ke sebelah yang baki akaun semasa, kita pindahkan ke sebelah yang sama ke dalam akaun modal. Jadi untuk Sarina, akaun semasanya berbaki kredit. Jadi kita masukkan angka 2495 untuk Sarina ke sebelah kredit akaun modal, dan untuk akaun semasa Azian berbaki debit. Jadi Azian kita masukkan 1250 di sebelah debit. Jadi butirannya adalah akaun semasa. Okey, akaun semasa. Okey, kita selesaikan dulu kesemua catatan ini sebelum kita merekodkan catatan pembubaran perkongsian. Okey, sebelum kita mulakan pembubaran perkongsian, saya suka buat beginilah. Okey, untuk mudah kita melihat catatan dalam akaun realisasi, belanja adalah berada di sebelah debit akaun realisasi, manakala hasil realisasi adalah berada di sebelah kredit akaun realisasi. Okey, sekarang ni kita akan buat dulu langkah pertama proses pembubaran, iaitu menutup kesemua aset kecuali tunai dan bank. Jadi yang kita akan tutup ni adalah aset yang saya letakkan grup warna hitam ni. Kita akan masukkan sebagai belanja dalam akaun realisasi. Jadi kita masukkan sebelah debit. Yang pertama kita ada kenderaan. Kita salin balik nama-nama aset tersebut. Lengkapan, inventory, dan juga akaun belum terima. Dan kita masukkan angka-angka mereka. RM35,000. Kemudian lengkapan kita ada RM14,000. Inventory kita ada 4135, dan akaun belum terima kita ada 5495. Okey, kita tutup dulu ke semua aset kecuali tunai dan bank ke sebelah debit akaun realisasi. Okay, sekarang kita akan baca maklumat tambahan. Kita kenal pasti kata kunci, kenal pasti sama ada belanja, hasil ataupun bayar, liability, dan kita labelkan. Okay, ayat pertama, lengkapan dijual dengan harga RM11,500. Jadi yang pertama ni adalah hasil realisasi. Okey, hasil realisasi kita akan masukkan ke sebelah kredit akaun realisasi. Jadi kita tuliskan angkanya RM11,500, dan kita kenal pasti nak bergu dengan siapa. Jadi melibatkan wang. Jadi bila melibatkan wang, kita akan bergukan dengan akaun bank. Dalam akaun bank kita akan debitkan RM11,500. Okay, akaun realisasi kita dah tanda H masuk kredit, dan kita bergukan dengan akaun bank. Jadi dalam akaun realisasi ni kita tuliskan butirannya sebagai bank, dan dalam akaun bank kita tuliskan realisasi. Okey, itu yang pertama. Okey, kita lihat pula ayat yang kedua. Kenderaan diambil alih oleh Sarina. Ini pun merupakan hasil. Okey, aset diambil alih oleh berkongsi. Jadi kita akan masukkan item yang kedua ni ke sebelah kredit akaun realisasi jugalah. Sebab hasil, okey, RM28,000. Okey, kita nak bergu dengan siapa? Okey, tengoklah ayat ni. Kita ada nama Sarina. Jadi dia akan dibergukan dengan akaun modal perkongsi tersebut. Jadi di sini realisasi kredit RM28,000. Jadi kita akan debitkan akaun Sarina RM28,000. Okay, jadi butiran kita akan tulis di sini modal Sarina, dan dalam akaun modal Sarina kita akan tulis realisasi. Okay, itu catatan yang kedua. Okay, kita bergerak kepada ayat yang ketiga. Inventory diambil alih oleh Azian dengan harga 2,100.
Ini pun aset diambil alih oleh berkongsi, juga hasil realisasi. Kita catat macam tadilah, hasil masuk sebelah kredit akaun realisasi 2100. Okey, macam tadi kita tengok dalam ayat ni ada nama berkongsi, jadi kita akan bergukan dengan akaun berkongsi tersebut ke modal. Okey, di ASEAN 2100 akan didebitkan. Okey, bergulah kredit bergu dengan sebelah debit. Jadi di akaun realisasi kita tulis modal ASEAN, dan dalam akaun modal kita tulis realisasi. Okey, ayat yang ketiga selesai. Dalam ayat yang keempat, akaun belum terima berjaya dikutip sebanyak RM5,000 dan bakinya dihapuskan sebagai hutang lapuk. Okey, ini pun adalah merupakan hasil realisasi. Okey, kutipan daripada akaun belum terima. Ingat, kita hanya akan merekod jumlah yang kita berjaya kutip sahaja. Jadi kalau tengok di senarai tadi, kita ada akaun belum terima sebanyak 5495, bermaksud 495 itu menjadi hutang lapuk. Okey, itu sudah pun kita tunjukkan di dalam akaun realisasi. Jadi kita hanya akan rekodkan hasil yang kita berjaya kutip saja, iaitu RM5,000. Okey, hasil akan masuk ke sebelah kredit akaun realisasi RM5,000. Ini bergu dengan siapa? Okey, ini kita menerima wang, jadi kita akan bergukan dengan akaun bank, iaitu debitkan akaun bank sebanyak RM5,000. Okey, butiran macam biasalah, di akaun realisasi kita tuliskan bank, dan di akaun bank kita akan tuliskan realisasi. Okey, ayat yang berikutnya, di sini sebenarnya ada dua ayat ni. Akaun belum bayar telah dibayar sebanyak RM7,000 dan menerima diskaun sebanyak RM655. Di sebenarnya ada dua ayat. Ayat yang bahagian depan ni adalah ayat memberitahu bahawa perniagaan membayar liability. Ini saya labelkan sebagai BL. Okey, bayar liability. Okay, kalau lihat di senarai di atas PKK ni, ABB kita berjumlah 7655. Kita bayar RM7,000. Kita terima diskaun RM655. Jadi yang sebagai hasil realisasi ini adalah diskaun ini sahaja. Okey. Jadi kita akan masukkan yang diskaun itu ke dalam akaun realisasi sebelah kredit. Okey, kita masukkan kredit RM655. Okey, bergu catatan ini sebenarnya adalah akaun belum bayar sebab kita menjelaskan ABB. Jadi kita buat butirannya adalah akaun belum bayar. Okey, kemudian kita nak selesaikan pula yang bahagian RM7,000 ni. Okey, ayat dia kita bayar. Semua urus niaga, bayaran, penerimaan semua menggunakan cek. Jadi bila bayar guna cek, kita akan rekod dalam akaun bank. Bank akan kita kreditkan sebanyak RM7,000. Butirannya juga adalah akaun belum bayar. Ingatlah, bila kita dapat item bayar liability, kita tak rekod bayar liability dalam akaun realisasi. Kita rekod dalam akaun bank sebab kita membuat pembayaran. Yang masuk sebagai hasil hanyalah jika ada penerimaan diskaun. Okey, ayat yang seterusnya, belanja realisasi. Okey, ini ayat yang direct saja. Di belanja realisasi, of course, ini adalah belanja. Di belanja, kita akan rekodkan di sebelah debit account realisasi. Jadi kita debitkan 1,800. Jadi nak bergu dengan siapa? Kita bayar belanja ini, jadi kita akan bergukan dengan bank. Jadi sini realisasi debit, bank kita akan kreditkan 1,800. Okey, butiran macam biasa. Account realisasi kita tuliskan bank. Dalam account bank kita tuliskan realisasi. Okey, ayat seterusnya, bil elektrik berjumlah 130 baru dijumpai. Perkara ini belum diambil kira. Yang ini juga adalah
belanja. Okay, kita akan faham sebagai belanja-belanja yang baru ditemui ketika pembubaran pun kita perlu jelaskan. Jadi belanja akan masuk ke sebelah debit akaun realisasi 130. Jadi kita bayar, maka kita akan bergugur dengan akaun bank. Bank akan dikreditkan. Jadi tulis butiran macam biasa lah. Bank di akaun realisasi, dan di akaun bank kita tuliskan realisasi sebagai butirannya. Okay, ayat yang seterusnya, pinjaman diambil alih oleh Sarina. Okay, jadi kamu kena hati-hati. Yang diambil alih oleh Sarina bukannya aset tetapi liability. Jadi sebenarnya Sarina tolong menjelaskan pinjaman perkongsian yang berjumlah RM5,000 di atas ni menggunakan wang peribadi Sarina. Jadi sebenarnya ini adalah bayar liability. Tetapi dibayar oleh siapa? Dibayar oleh Sarina. Jadi kita akan rekod macam mana? Ini kita akan rekod seperti penambahan modal Sarina kerana Sarina menjelaskan hutang perniagaan menggunakan wang sendiri. Di sini kita akan kreditkan akaun modal Sarina sebanyak RM5,000. Okay, butirannya adalah pinjaman. Kerana sebenarnya kita menutup akaun pinjaman. Okay, saya lakarkan di sinilah secara ringkas bagi kamu semua nampak. Okay, kita ada akaun ledger pinjaman. Okay, akaun ledger pinjaman yang mempunyai baki di sebelah kredit iaitu RM5,000. Okey, ini baki BB ledger pinjaman. Kemudian pinjaman ini ditolong bayar oleh Sarina. Jadi bila kita nak tutup akaun pinjaman, kita akan debitkan akaun tersebut RM5,000 dengan angka yang sama supaya bakinya kosong, dan kita bergu dengan akaun modal Sarina. Di sini debit akaun pinjaman, sebab tu dalam akaun modal Sarina kita catat sebelah kredit. Okey, di situ kita telah pun selesai mencatat kesemua maklumat tambahan ke dalam akaun realisasi, akaun modal dan juga akaun bank. Selesai sahaja kita merekod semua maklumat tambahan. Sekarang ni kita akan mengira sama ada perniagaan mendapat untung ataupun rugi pembubaran. Jadi sebenarnya kita kena lihat perbezaan antara jumlah item di sebelah debit dan juga jumlah item di sebelah kredit akaun realisasi. Jadi kita lihat di sini kita ada ruang kosong yang agak lebih di sini. Jadi kita boleh gunakan ruang di sini untuk mengira. Jadi kamu jumlahkan dulu sebelah debit. Okey, kita tengok jumlah debit. Okey, ataupun belanja lah. Okay, kamu tekan kalkulator, kamu jumlahkan ke semua item debit ni. Kita akan dapati debit berjumlah sebanyak RM60,560. Okay, kita jumlahkan pula di sebelah kredit iaitu hasil realisasi. Kamu ambil kalkulator, kamu tekan angka-angka di sebelah kredit ni semua. Kita akan dapati jumlah kredit adalah sebanyak RM47,255. Di sini kita lihat jumlah belanja lebih besar daripada jumlah hasil, maka soalan ni adalah kita mendapat rugi realisasi iaitu sebanyak RM13,305. Sebenarnya jumlah debit lebih besar berbanding jumlah kredit. Jadi angka imbang nanti akan berada di sebelah kredit. Okey, angka imbang akan berada di sebelah kredit. Jadi kita kira pula agihan rugi ini kepada Sarina dan juga ASEAN. Okey, Sarina. Nisbah modalnya adalah, nisbah untung rugi adalah 3:2. Jadi 3/5 untuk Sarina, dan ASEAN pula nisbahnya adalah 2/5. Kita akan darab dengan jumlah kerugian tersebut. Jadi kamu tekan kalkulator. Okay, untuk Sarina akan dapat rugi 7,983. Dan untuk ASEAN akan dapat rugi sebanyak 5,322.
Jadi di sini kita akan masukkan angka yang kita kira ni ke tempat angka pengimbang yang saya dah warnakan kuning di situ. Okay, sebab rugi berada di sebelah kredit akaun realisasi. Jadi kita masukkan nombor ni 7983. Ini kita tulis butirannya sebagai modal Sarina. Okay, dan untuk ASEAN 5322 modal ASEAN. Okay, jumlah besar, jumlah yang sama dengan debit lah, jumlah besar kedua-dua ni 60560 60560. Okay, itu jumlah besar untuk akaun realisasi, dan kita ada kongsi rugi sebanyak yang kita dah kira tu. Jadi angka tersebut, angka kongsi rugi tadi, kita akan bergukan ke akaun modal. Jadi di sini berada sebelah kredit, jadi kita bergukan ke sebelah debit akaun modal. Jadi kita salin angka tu, Sarina 7983 dan ASEAN 5322. Okay, kita tulis sini realisasi. Okay, ini angka kongsi rugi. Okay, lepas kita dah kira kongsi untung ataupun kongsi rugi dan kita dah pindahkan ke akaun modal, langkah sekarang ni ialah kita menghitung akaun modal pula, sama ada kita nak tengok pekongsi membayar balik modalnya ataupun pekongsi menerima balik modal mereka. Langkah nak mengira benda ni adalah sama seperti kita mengimbang ledger seperti biasa. Cuma kita tak tuliskan baki HB, kita imbang macam biasa, tapi kita akan tuliskan butirannya sebagai bank sebab kita nak bergukan dengan akaun bank. Jadi kita lihat secara sepintas lalu, memang akaun modal Sarina dengan ASEAN ni lebih besar angkanya di sebelah kredit. Jadi jumlah kredit akaun modal Sarina adalah 47,495. Okey, 47495. Kamu tolak dengan 28,000, kamu tolak dengan 7983. Kamu akan dapat angka imbangnya adalah 11,512. Yang ni kita akan tuliskan butirannya adalah bank. Okay, kita akan bergukan dengan akaun bank. Jadi bila kamu dapat angka ni, sini debit, kamu terus kreditkan akaun bank. 11512, ini adalah modal Sarina. Okay, kita ulang proses yang sama untuk ASEAN. Akaun modal ASEAN jumlah besar dikredit itu RM25,000. Okay, RM25,000 kamu tolak dengan baki awal akaun semasa. Kemudian 2,100 dengan 5,322 ni, kamu akan dapat angka imbang untuk ASEAN adalah 16,328. Okay, ini pun berada di sebelah debit akaun modal. Jadi kamu bergukan ke sebelah kredit akaun bank jugalah. 16,328. Kamu tulis sini modal ASEAN. Jadi di sini kita lihat bahawa kedua-dua orang pekongsi mendapat semula modal mereka, sebab dalam akaun bank catatan ni berada di sebelah kredit. Ini bermaksud Sarina mendapat semula modalnya sebanyak 11,512, ASEAN mendapat semula modalnya sebanyak 16,328. Okey, pada ketika ini proses menjawab pun telah pun selesai. Kalau kita jumlahkan akaun bank, kamu patutnya dapat jumlah yang sama banyak di sebelah debit dan juga di sebelah kredit. Okay, itulah langkah-langkah untuk kamu merekodkan proses pembubaran perkongsian dalam akaun realisasi, akaun modal dan juga akaun bank. Okay, cikgu harap kamu faham dengan penerangan cikgu pada kali ini. Okay, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera semua.